Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Kita berada dalam hari-hari terakhir Ramadan kita. InsyaAllah dalam masa hujung-hujung Ramadan ni adalah masa yang paling sesuai untuk kita tingkatkan ibadah kita. Kita mencari Lailatul Qadar. Ingat Allah kata Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini sebaik-baik 1000 malam, 1000 bulan. Jadi saya harap kawan-kawan yang mana berada di rumah mengambil peluang untuk kita sama-sama meningkatkan ibadah kita pada bulan puasa ini dan insya-Allah semoga direstui Tuhan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini merupakan salah satu sesi yang mana kita mengambil peluang untuk berbincang dan bersembang santai, terutamanya isu politik. Kalau sebelum ni kita bawa YB Said Saddiq dan YB Mazli Malik, kita bincangkan isu-isu yang agak santai mengenai anak muda, mengenai pendidikan. Tapi hari ini kita lihat ada perlunya dalam keadaan politik negara hari ini untuk kita bincangkan isu ke mana masa hadapan Parti Bersatu ini. Kerana kalau tuan-tuan tahu, kami ketiga-tiganya merupakan ahli daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya Ulia Akamah bin Husamuddin, Ketua Penerangan Armada Malaysia dan juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi. Bersama-sama saya pada hari ini, saya ada YB Dr. Mazli Malik. YB Dr. Mazli Malik, beliau merupakan ahli parlimen bagi Simpang Renggam dan sebelum ini merupakan mantan Menteri Pendidikan kita, dan YB Dr. Mazli Malik juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi bagi Parti Bersatu. Tidak lupa juga sahabat saya di bawah, YB Said Saddiq bin Said Abdul Rahman. YB Said Saddiq bin Said Abdul Rahman, saya rasa semua tahulah, kalau hari ini kita live dekat page YB Said Saddiq, takkanlah orang tak kenal lagi kan. YB Said Saddiq merupakan mantan Menteri Belia dan Sukan dan merupakan ahli parlimen bagi Parlimen Muar, merupakan Ketua Armada Bersatu Malaysia, seluruh Malaysia. Beliau merupakan ketua kami lah, chief, kami panggil dia chief kalau di Armada ni. Dan beliau juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi dan ahli Majlis Presiden bagi Bersatu. Terima kasih YB kerana sudi bersama kita hari ini. Saya tahu YB pun sibuk dalam jadual YB masing-masing. Cuma saya harap hari ini kita dapat kongsikanlah pandangan-pandangan YB tentang ke mana masa hadapan dan hala tuju parti. Okey YB, sedia semua? Baik YB. Alhamdulillah. Alright. YB Mazli dan YB Said Saddiq, sebelum kita pergi jauh berbincang tentang masa depan, saya nak buat throwback sikit sebab hari ni hari Khamis. Selalu kalau hari Khamis ni kita buat throwback Thursday lah, orang kata kan. Kita nak ingat balik what has happened, apa yang kita telah lalui. Jadi soalan saya ni kepada kedua-dua YB, kepada YB Mazli dan kepada YB Said Saddiq. Kita mungkin mula dengan YB Mazli dulu, kepada YB Said Saddiq boleh sambung. YB Mazli, saya tahu dulu YB salah seorang pensyarah yang disayangi anak-anak murid di UIA dulu. Saya tahu rakan-rakan dulu kalau kata kelas Dr. Mazli memang semua nak pergi. Waktu YB memilih untuk bersama dengan Bersatu, saya sebenarnya antara orang yang agak excited dan sangat orang kata teruja lah. I wanted to know kenapa YB memilih untuk bersama dengan Bersatu dan apa sebenarnya perjalanan YB sepanjang YB berada dalam Bersatu. YB boleh mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. YB Said Saddiq, Ulia dan semua para pendengar dan penonton di rumah. Terima kasih kerana memberikan ruang ini untuk kita berbicara tentang politik. Kembali kepada soalan Ulia, mengapa memilih Bersatu? Kalau kita ingat pada tahun-tahun menjelang PRU ke-14 yang lalu, kita rakyat Malaysia menghadapi saat yang amat getir. Kita begitu terkenal di seluruh dunia dengan krisis YNMDB. Kita dikenali dengan pelbagai pencapaian yang agak tidak membanggakan oleh negara kita. Dari segi indeks persepsi rasuah, dari segi indeks kebebasan media dan lain-lain lagi. Dan begitu juga kalau kita ingat image Malaysia dikenali dengan begitu tidak elok lah di luar negara. Dan saya ingat pada tahun 2016 ketika saya diminta untuk menjadi pengerusi kepada kemunculan sulung yang Tun Dr. Mahathir ke Malaysia setelah ke Malaysia di Johor Bahru, di Pasir Gudang waktu tu,
selepas dipecat daripada UMNO, itu merupakan antara titik tolak pertama saya terbuka hati untuk memikirkan tentang karier politik. Waktu tu hari yang sama Bersih 5 berlaku di Kuala Lumpur, yang mana saya ingat lagi saya tanyakan, ialah banyak soalan kita tanyakan kepada Tun, tapi soalan yang paling signifikan saya tanyakan di usia beliau yang pada waktu itu 91, mengapa masih beliau memilih untuk aktif dengan politik dan kembali dan pergi ke seluruh Malaysia untuk memberikan penerangan. Jadi jawapan daripada Tun begitu mencuit hati saya, bukan mencuit, begitu menyentap hati saya apabila Tun mengatakan dia sedar bahawa di usia macam itu sepatutnya dia duduk rumah, menghabiskan sisa-sisa usianya, tetapi dia kata dia tidak mahu melihat Malaysia ini berterusan hancur dan menjadi negara yang dilihat sebagai failed nation. Bagaimana dulu pada tahun 90-an kita dikenali sebagai one of the Asian tigers, salah satu daripada harimau Asia, tetapi saya ingat di waktu 2015, 2016, 2017 kita pergi keluar negara, sebagai rakyat Malaysia kadang-kadang kita dihujani dengan soalan-soalan yang begitu menyebabkan kita rasa Malaysia tidak lagi dihormati dan tidak lagi dipandang tinggi. Jadi Tun merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk bersama-sama dengan rakyat membetulkan keadaan yang ada. Jadi beliau menyeru rakyat untuk pada waktu itu bangun bersama dan merubah. Dan saya sendiri terpanggil pada waktu itu untuk melakukan sesuatu, dan the rest is history. Yang mana pada penghujungnya pada saya, mengapa saya pilih Bersatu? Kerana saya meyakini bahawa Bersatu merupakan wadah untuk merubah negara Malaysia pada waktu itu daripada keadaan yang teruk kepada keadaan yang lebih baik untuk kita wariskan kepada generasi akan datang. Dan pada saya inilah wadah ataupun wahana yang saya pilih untuk menyumbang kepada negara dan untuk mewariskan Malaysia yang lebih baik kepada anak cucu nanti. Terima kasih YB. Jadi kita faham antara usaha atau agenda YB berada dalam parti ini memang untuk selamatkan negara kita lah, untuk bersihkan apa yang telah berlaku, rasuah dan sebagainya. Lagi anak muda yang keterhadapan dalam menyampaikan pandangan beliau, dan sewaktu YB Syed Saddiq bersama dalam perjuangan Bersatu ini, YB sendiri pun mengalami macam-macam tekanan. Cuba YB kongsikan atau ingatkan kembali kepada semua pendengar kita, terutamanya rakan-rakan armada kita yang sedang dengar hari ini, bagaimana perjalanan dan kesusahan yang telah kita lalui sebelum PRU, sewaktu kita semua sama-sama berjuang sehingga ke hari ini. Teruskan YB Syed Saddiq. Terima kasih Dr. Mazli, terima kasih beliau. Bersatu adalah parti pertama saya. Saya tidak pernah menyertai mana-mana parti politik sebelum ini. Dan kalau lihat jumlah keahlian Parti Pribumi Bersatu Malaysia, majoritinya didokong oleh golongan anak muda. Dan di kalangan armada, sayap pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kebanyakan ahlinya juga memilih Bersatu sebagai parti pertama mereka. Memang betul ada yang datang daripada UMNO, PAS dan parti-parti lain, tetapi secara amnya saya boleh kata majoriti adalah anak muda yang beridealisme tinggi dan memilih Bersatu sebagai parti pertama mereka, wadah politik, kenderaan politik bagi rakyat yang mereka ingin sertai untuk memenuhi idealisme mereka dan negara tercinta kita Malaysia. Bersatu bukanlah parti elit, bukanlah parti yang dibina atau diasaskan berteraskan jawatan, kuasa, kewangan, kerana Bersatu ini dipenuhi oleh pejuang-pejuang yang beridealisme tinggi, yang sanggup menempuh apapun cabaran demi menyelamatkan negara pada masa tersebut.
Saya katakan ini kerana apabila Bersatu itu diasaskan, pimpinan tertinggi kita seperti Tun, Tan Sri, Datuk Seri dan yang lain hilang jawatan, dibuang parti, dibuang sebagai menteri. Di peringkat akar umbi mereka sebelum ini dilantik sebagai ketua kampung, ahli majlis, ahli perniagaan, semua hilang kerja, bisnes, kontrak, jawatan, tetapi mereka tetap setia bersama dengan perjuangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kerana mereka tahu walaupun mereka perlu menempuhi rintangan-rintangan yang agak sukar, tetapi mereka mementingkan masa depan negara dan mereka memilih Bersatu sebagai wadah untuk terus memperjuangkan masa depan anak-anak Melayu, bangsa Malaysia, agama bangsa dan tanah kita. Apabila kita mengasaskan Parti Bumi Bersatu Malaysia ini, saya telah pun diberikan kepercayaan untuk mengepalai armada Sayap Pemuda Parti Bumi Bersatu Malaysia. Dan pelbagai jenis cabaran yang kita lalui bersama, daripada segi kewangan, ugutan, sogokan yang diketengahkan. Kebanyakan pihak ingat apabila armada ini diasaskan, kita ada sokongan jutawan ataupun bilioner di luar sana. Tetapi realitinya berlainan. Saya boleh katakan ini secara terbuka kerana sebagai pengasas Armada dan Bersatu, saya tahu kedudukan kewangan parti khususnya Sayap Pemuda. Di mana bantuan yang kita terima daripada parti selama 2 tahun sebelum pilihan raya, 2 tahun in total sebelum pilihan raya, hanya RM50,000. Boleh bayangkan, kita diberikan tanggungjawab untuk membangunkan parti daripada negeri ke negeri, kampung ke kampung, dan dalam tempoh masa 2 tahun kita berjaya meraih keahlian lebih 100,000 dan majoritinya juga datang dari golongan anak muda. Tetapi bantuan kewangan hanya RM50,000. Itu pun daripada RM50,000, RM40,000 itu digunakan oleh parti untuk lakukan kajian sikap. Akhirnya hanya RM10,000 dalam tempoh masa 2 tahun untuk membiaya armada se-Malaysia. Tetapi kerana kebanyakan anak muda yang menyertai Bersatu, idealismenya tinggi, mereka tidak mengharapkan kewangan, tetapi mereka sendiri mengambil inisiatif untuk mendekati akar umbi, memastikan bahawa parti ini terus dibangunkan bersama. Sebab itu kita adakan pelbagai sesi fundraising yang digerakkan sendiri oleh armada. Sebelum pusat lakukan fundraising, pimpinan tertinggi lakukan fundraising, armada merupakan sayap pertama ataupun badan pertama dalam parti yang berjaya melakukan fundraising, di mana kita mendapat meraih lebih RM250,000 dan majoritinya datang daripada penyumbang-penyumbang kecil, di mana mereka menyumbang bawah RM500, tetapi ada jumlah yang besar dan akhirnya kita dapat menjadi pendapatan bagi armada. Dan apabila kita berjuang, kita pergi negeri ke negeri, saya ingat lagi, kita tidak kelupa pengalaman yang saya rasa manis bagi segelintir pihak. Mungkin mereka lihat pengalaman pahit, tapi bagi saya, ini adalah pengalaman yang manis di mana kita semua, saya ingat, berkongsi kereta, tidur dalam kereta. Kita tidak menginap di hotel-hotel, tapi tidur dalam kereta, berhenti di R&R, mandi di sana. Kalau turun ke Pening, duduk di rumah kawan, dan kita berceramah pun di halaman rumah kawan kerana tidak ada dewan yang boleh kita gunakan, dan agak sukar untuk kita menyewa kemah-kemah yang kadang-kadang agak mahal. Sebab itu kita adakan ceramah-ceramah di rumah-rumah kawan. Dan Alhamdulillah, yang hadir jumlahnya agak besar walaupun mereka lihat anak-anak muda yang sebelum ni tidak ada apa-apa pengalaman dalam dunia politik. Tetapi kita bergerak dengan begitu aktif, dan walaupun kita menempuhi pelbagai jenis cabaran, ada kawan-kawan yang dibuang kerja, ahli penjagaan muda yang hilang kontrak. Bagi diri saya hilang kerja sebagai pensyarah sambilan, pegawai penyelidik bawah kerajaan negeri. Ibu diugut, walaupun ibu merupakan seorang cikgu, penjawat awam, tetapi kerana anaknya diugut. Dan bukan saya saja, banyak rakan-rakan yang lain menempuhi pengalaman yang sama. Ada juga kawan-kawan yang kecundang kerana wang jawatan, lantikan. Saya ingat ada beberapa exco
armada yang kecundang kerana tawaran-tawaran seperti ini. Saya pun ada tawaran yang tersendiri. Tetapi itulah perjuangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita parti pejuang, bukan parti yang dipenuhi oleh mereka yang mengimpikan jawatan, kuasa, kerana sejujurnya pada peringkat awal kebanyakan daripada kita tidak jangkakan atau sangkakan bahawa kita boleh menawan Putrajaya walaupun parti kita tidak sampai usia 3 tahun pun. Tetapi kita dapat lakukan bersama dan mencipta sejarah yang baru. Saya suka mengingatkan perkara ini kerana Bersatu ini bukan parti milik satu, dua ataupun segelintir pemimpin. Bersatu adalah parti akar umbi, milik akar umbi. Penggerak-penggerak yang tidak kenal erti penat lelah apabila mereka berkempen tanpa wang, tanpa jawatan, walaupun media tidak bersama dengan kita, tetapi kita terus bergerak ke hadapan bersama, dan itulah roh perjuangan asal Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan saya berharap bahawa roh ini tidak akan hilang. Jangan kita hanya kerana jawatan gadaikan perjuangan parti ini. Ini adalah parti kita semua. Tanpa jawatan, tanpa kuasa, tanpa kewangan. Roh dan idealisme parti itu harus dan wajib diteruskan oleh kita semua. Terima kasih YB Saddiq. Jadi kalau lagi. Kita dapat lihat, yang pertama, kita semua hadir di sini kerana kita ada prinsip. Kita mahukan yang terbaik untuk negara, kita nak lawan kezaliman yang berlaku, kita nak lawan kemungkaran yang berlaku. Dan YB Saddiq ingatkan kita, dalam kita lawan tersebut, banyak masalah-masalah yang kita tempuhi, banyak cabaran-cabaran yang terpaksa kita lalui. Saya ingat lagi YB Saddiq waktu tu kita ada beberapa ahli armada kita siap kena tahan dengan gangster, kena paksa makan cili. Waktu tu ada mereka buat kekacauan di dalam satu dewan di Shah Alam. Dan itu semua kedangan-kedangan pahit dan manis waktu kita berjuang untuk pastikan kita dapat selamatkan negara kita lah. Tapi YB, masalah yang berlaku baru-baru ni, kita dapat lihat ada beberapa perpecahan di dalam Bersatu sendiri. Saya rasa umum tahu bahawa ada satu kelompok yang mahukan kembali bersama dengan UMNO Barisan Nasional, dan satu lagi kelompok yang tidak mahu kerana mereka kata ini melanggar prinsip kami. Saya nak tahulah, mungkin kita bermula dengan YB Mazli Malik, pandangan YB terhadap perkara ini. Dan kalau YB tengok kebanyakan komen-komen yang kita dapat, mereka kata YB Mazli, YB Syed Saddiq yang memilih untuk tidak bersama dengan UMNO ni hanya sebab YB Mazli, YB Syed Saddiq ni merupakan orang yang begitu mengagung-agungkan Tun semata-mata. Ini semua sebab Tun semata-mata. Dan saya pernah duduk dengan YB Mazli dan saya sendiri dengar dari YB yang ini bukan soal Tun, tetapi ini soal negara. Mungkin YB Mazli boleh kupas semula untuk terangkan kepada mereka kenapa YB berada di sini, apa kebaikan yang kita dapat untuk pastikan kita berada di pihak yang berprinsip. Silakan YB Dr. Mazli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yalah, seperti mana kuliah kata, saya tak pasti bila pula jadi orang Tun dan sebagainya, tapi of late ni saya nampak orang ramai kaitkan saya menjadi orang Tun, dan kemudian ada orang Tan Sri. Saya rasa daripada awal ketika berlaku ialah apa yang kita lihat pada hari ini, saya konsisten mengatakan bahawa saya berpegang kepada prinsip, saya tidak melihat kepada individu. Waktu ada orang mengatakan dia orang Tan Sri, ada orang mengatakan dia orang Tun, mereka hentam orang Tan Sri, orang Tan Sri hentam orang Tun. Saya rasa isu ni bukan isu Tun ataupun Tan Sri. Dia melangkaui individu. Dia berkaitan dengan prinsip. Dia berkaitan untuk kita kembali melihat sebab penubuhan Bersatu itu sendiri. Dalam lagu Bersatu, kita sebutkan bahawa kita parti yang berdiri di atas integriti, amanah, kita ingin menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan itulah kita ditubuhkan. Dan malah ketika Bersatu ditubuhkan pun, kita punya tujuan adalah untuk menjadi parti teras kepada orang Melayu di Malaysia ini, untuk membawa orang Melayu kepada satu politik yang baru, iaitu politik yang bersih. Bersih daripada kleptokrat, bersih daripada penyelewengan, bersih daripada budaya korupsi yang telah melanda UMNO. Ini satu hakikat yang saya kira orang UMNO sendiri pun sedar dan rakyat sendiri pun sedar. Sebab itu, sewaktu pilihan raya ke-14 yang lalu, kita melihat bagaimana
rakyat Malaysia bersedia untuk mengubah kerajaan itu. Dan walaupun Parti Bersatu memenangi kerusi yang agak sedikit berbanding dengan parti-parti lain di dalam kepena Pakatan Harapan, tetapi kita diberi penghormatan untuk bilangan yang sama ramai di dalam kabinet, dan juga kita diberi penghormatan untuk pengerusi kita menjadi Perdana Menteri, dan juga lebih daripada itu kita diberikan satu tanggungjawab untuk mengepalai dan untuk memenangi hati orang-orang Melayu. Cuma tempoh 22 bulan itu terlalu singkat jikalau kita berikan untuk kita mencapai segala keputusan yang ingin kita gapai melalui kerajaan yang baru ini. Saya faham bila muncul yang baru terdapat pelbagai tuntutan, terdapat pelbagai pengharapan dan terdapat pelbagai keputusan yang rakyat inginkan daripada pelbagai pihak, dan semua merasakan bahawa mereka telah menyumbang sesuatu kepada perubahan ini dan mereka inginkan perubahan berlaku secara drastik dalam semuanya, dan inilah mustahil. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ikatan di antara parti-parti ini pun kita terpaksa akui ini pertama kali kita menjadi kerajaan pusat. Mungkin di peringkat kerajaan negeri bagi PKR dan juga dengan DAP, mereka telah biasa. Mungkin di antara segelintir pemimpin amanah mereka pernah berada dalam PAS, pernah bersama, tetapi bagi Bersatu itu pengalaman yang baru, dan bagi keempat-empat parti satu yang baru. Jadi dalam tempoh 22 bulan saya tidak nafikan akan terdapat banyak khilaf di antara kita, akan terdapat banyak perselisihan di dalam menetapkan agenda perubahan yang ingin kita bawa, dan ditambah pula dengan kita membuka seluas-luasnya ruang kebebasan media yang hari ini dah tak ada dah. Hari ini kita lihat media telah kehilangan ruang tersebut yang pernah mereka kecapi selama 22 bulan, dah agak kurang dihargai. Nampak mereka menggunakan sehingga terlebih-lebih, dan akhirnya hari ini telah kebebasan telah diambil semula. Dan begitu juga dari segi takbir urus dan sebagainya. Saya kira di luar sana bagi pihak pegawai-pegawai kerajaan telah melihat bagaimana penjawat awam telah diberikan kuasa sewaktu Pakatan Harapan, dan orang politik mengetahui dan menerima sempadan kerja mereka berbanding dengan di zaman BN dulu. Dan sekarang saya tak pastilah di zaman kerajaan yang baru 2 bulan, saya lihat dah banyak rungutan dan juga keluhan apabila budaya orang politik menguasai penjawat awam sudah mula kembali. Dan begitu juga dengan pelbagai perkara lain. Cuma saya tak nafikan terdapat khilaf ataupun perbezaan pandangan di dalam meletakkan keutamaan, sama ada di antara parti, sama ada di antara kelompok masyarakat, ataupun sama ada di antara kaum. Dan malang sekali apabila mungkin kita lihat dengan kebebasan yang telah diberikan di zaman Pakatan Harapan, ada pihak yang telah menyalahgunakan ataupun menggunakan di tempat yang tidak sewajarnya, mengapi-apikan dan menjadikan isu perkauman sebagai sesuatu yang di luar kawalan. Saya tidak mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan merupakan sebuah kerajaan yang perfect ataupun sempurna. Kita ada kelemahan, tetapi dalam tempoh 22 bulan saya kira banyak pencapaian yang telah dilakukan yang tidak pernah dilakukan oleh zaman BN sekalipun. Contohnya macam report card, tak pernah ada zaman BN. Kita lihat kementerian ada report card, dan bagi Kementerian Pendidikan kita sentiasa jadi the first lah yang kemukakan report card kan, sama ada 100 hari, setahun, ataupun report card tahunan 2019 dan lain-lain lagi. Jadi pencapaian dari segi pentadbiran, urus dan sebagainya kita telah cuba berikan. Tetapi seperti mana saya sebutkan tadi, kita tidak perfect. Kita akui ada kelemahan. Namun kelemahan itu boleh ditangani jika kita berikan lebih waktu. Saya teringat lagi antara benda yang ketara sekali ialah kurangnya interaksi secara peribadi di antara para menteri daripada berbilang parti. Kenapa? Kerana setiap orang bekerja lebih daripada waktu untuk mencapai hasilnya.
berbanding kita lihat dalam mungkin ada pentadbiran yang sebelum ini mereka serahkan kepada pegawai-pegawai, jadi mereka ada waktu untuk main, untuk berlibur, main golf, bersantai bersama dengan kontraktor dan lain-lain. Tapi di zaman PH kita tak ada. Kita kalau lihat kepada report card masing-masing, semua nak pastikan bahawa kita capai apa yang kita janjikan dan kita nak berikan lebih daripada apa yang kita janjikan. Ada pun yang kita belum sempat nak laksanakan. Ada janji yang kita belum sempat nak lunaskan, baru 22 bulan kan. Tetapi ini telah membuka ruang kepada pihak yang melihat bahawa ianya peluang untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan mengembalikan golongan kleptokrat ke dalam kekuasaan. Sebab itu bagi saya jelas, bukan isu Tan Sri, bukan isu Tun, saya tidak boleh untuk melihat bagaimana diri saya duduk di bersama-sama backbenchers dengan golongan kleptokrat yang telah dihukum oleh rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Nak duduk bersama dengan mereka yang berkait dengan kes-kes mahkamah yang banyak walaupun tak selesai lagi, tetapi itulah hakikatnya. Dan mereka ini telah dihukum oleh rakyat dan tiba-tiba kita berikan kepada mereka talian hayat untuk mereka hidup kembali. Itu yang pertama. Dan lebih penting lagi, saya tak terbayang bersatu pada hari ini dari satu sudut kita ingin bersama dengan Perikatan Nasional dengan beberapa gabungan parti-parti lain. Tetapi saya tidak nampak bahawa parti-parti lain terutamanya UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional inginkan Perikatan Nasional itu sewaktu PRU15 nanti. Kita lihat mereka bermain tarik tali. Habis hatta GPS pun menyatakan mereka tidak terlibat dengan perikatan. Dan jikalau berlaku PRU15 nanti, dalam keadaan Perikatan Nasional tidak bersama dengan Bersatu, mereka bersama waktu ini, dalam tempoh ini kerana mereka mendapat laba. Tetapi pada PRU15, yang kita tidak nampak Muafakat Nasional mengeluarkan satu kenyataan substantif, satu pendirian substantif untuk bersama dengan Bersatu. Sehingga kini, kita tak nampak pada waktu itu Bersatu bagaimana ingin menghadapi pilihan raya ke-15. Bersama Pakatan Harapan pun tidak, Perikatan Nasional pun menjadi satu fatamorgana menang. Dan akhirnya ia hanya akan menjadikan Bersatu satu parti yang paling marginal dan terkatang-kanting di antara dua blok yang besar ini. Dan sudah tentu natijahnya kita tahu apa yang akan berlaku. Dan satu perkara kita perlu ingat, kita menang pada pilihan raya ke-14, kerusi tidak banyak. 13 kerusi, ialah termasuk kerusi di Tanjung Piai, arwahnya YB Farid. Kalau kita lihat kepada pecahan pengundi, kalau kita tolak beberapa tempat yang kita kata kawasan campur seperti Sempang Renggam, seperti Tanjung Piai dan juga di Perak, di Perak, yang mana kita kawasan lain itu pengundi Melayunya yang kita dapat 15% berubah kepada kita hanya pada PRU14, dan mahu ataupun tidak mahu, kita terpaksa akui itu merupakan kesan ataupun pengaruh daripada Tun. Mereka ni pengundi Tegar UMNO di Muar sebagai contohnya, ataupun di Kuala Pilah, ataupun di beberapa tempat yang dimenangi Titi Wangsa dan sebagainya, shift 15% pengundi Melayu kepada Bersatu. Mereka ini merupakan pengundi tradisi UMNO, tetapi mereka berubah kepada Bersatu pada PRU14 adalah faktor Tun Mahathir. Jadi kalau selepas ini tanpa Tun Mahathir, 15 itu kita tarik dan kita terpaksa berhadapan dengan dua blok, PH dan juga Muafakat Nasional. Saya tidak tahu di mana Bersatu pada waktu itu. Jadi laba yang paling besar daripada Perikatan Nasional pada waktu ini adalah golongan kleptokrat yang akan dapat kembali. Dan tidak mustahil kalau mereka dah menang, Najib akan kembali berkuasa, Zahid Hamidi akan kembali berkuasa, walhal mereka inilah sewaktu pilihan raya ke-14 yang lalu yang rakyat hukum dan rakyat minta kita Bersatu gantikan UMNO. Kita gantikan mereka sebagai parti tonggak orang Melayu yang memerintah kerajaan. Tetapi hari ini nampaknya seolah kita cakap dengan rakyat yang inginkan kita menjadi parti tonggak bahawa kita
terpaksa menghampakan mereka lah, dan kita mengambil UMNO kembali yang telah mereka hukum. Kita mengambil golongan kleptokrat yang telah menyebabkan nama kita tercemar di seluruh dunia untuk bersama kita, dan lebih lagi kita berikan mereka lifeline, kita berikan mereka hadiah. Johor yang asalnya milik Bersatu sekarang menjadi milik UMNO, menteri besarnya. Melaka kita berikan juga hadiah kepada mereka, dan terkini kita berikan kepada PAS di Kedah. Jadi kalau kita fikirkan apakah logiknya di situ, yang inilah saya terpaksa mengambil satu pendirian yang amat tegas di atas dasar prinsip. Ya. Terima kasih YB. YB Mazli cakap tu saya rasa agak emosional sikit sebab saya kira kalau kita ingat balik apa yang kita lalui, kita ingat balik apa yang kita perjuangkan, ini sesuatu yang kita tak capai di akal kita, yang kita sangka akan berlaku, kerana kita bahukan yang terbaik untuk negara kita, untuk bangsa kita, dan kita nak pastikan golongan yang dah dihukum oleh rakyat ni terus dihukum di mahkamah. Tapi nampaknya macam kita bagi lifeline pula kepada mereka sekarang, YB. Itu memang saya tak boleh sebelum Ulia pergi kepada YB Syed Saddiq, saya ketika saya boleh mengambil keputusan meninggalkan kehidupan di kampus dan terpaksa masuk ke dalam politik, saya tak ada peluang seperti saya dan juga Ulia yang dia muda-muda lagi dah ada exposure atau pendedahan di politik. Saya terpaksa mengambil keputusan yang besar tu semata-mata untuk mewariskan negara ini kepada anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik. Kita ingin berikan Malaysia yang lebih baru, Malaysia yang lebih bersih, bukan Malaysia yang 60 tahun telah dicemari, dan Malaysia yang namanya telah begitu terpalit dengan kleptokrasi, dengan rasuah dan sebagainya di persadaran antarabangsa. Saya melakukan satu perkara yang besar dengan harapan bahawa ini perjuangan kita untuk mewariskan yang terbaik untuk anak cucu kita. Tetapi bila berlaku, kita mengambil balik golongan kleptokrat, golongan rasuah, dan kita berikan mereka pangkat, mereka kuasa, GLC, berikan lifeline untuk kembali dan menghukum kita pula. Menghukum kita yang sepatutnya rakyat jadikan sebagai pengganti kepada UMNO untuk menjadi sandaran orang Melayu untuk membawa perubahan kepada negara ini. Saya tak tahu bagaimana menghadapi anak cucu nanti bila mereka mengatakan, kenapa mesti kita lakukan sedemikian? Minta maaf. Betul, Baby. Okay. Saya doakan kita dipermudahkanlah dalam perjuangan kita ni. Kita move on to YB Syed Saddiq. Sebenarnya saya nak YB kupas perkara yang sama yang YB Mazli sebut tadi. Sebab saya kalau YB Syed Saddiq, YB Mazli ingat, ini antara argument-argument yang telah kita bawa sewaktu dalam perbincangan sebelum ini. Kita kata bila ini berlaku, Bersatu akan jadi marginalised, kita akan jadi parti yang lebih kecil. Kemudian kita dapat reassurance. Katanya kita akan dapat Johor, kita akan dapat sekian. Tapi buktinya dah jatuh. Dan pada masa yang sama juga, mereka telah janjikan yang bahawa semua kes-kes yang rasuah ni akan berlaku. Tetapi sekarang ni ramai yang masih risau dan kes-kes ini akan terlepas. Terutama dengan apa yang telah berlaku dengan kes Rizal Aziz lah. Dan kalau YB tahu hari ni dalam Sarawak Report pun dia ada keluarkan satu artikel, tetapi AGC masih enggan untuk mengulas. Katanya sekarang ni banyak defendant tu dah hantar untuk dapatkan the same treatment sebagaimana Rizal Aziz dapat. Cuma perkara ini belum lagi disahkan oleh AGC. Sarawak Report dah reportkan lah. Jadi YB Syed Saddiq, apa yang YB nampak akan berlaku pada Bersatu, terutamanya dalam macam YB Mazli sebut tadi, kursi ni macam mana swing dia akan berlaku, ataupun kita akan hilang beberapa kursi keteres sebagai contoh siapa kita nak bagi. Saya rasa YB Syed Saddiq boleh tolong ulaskan lah untuk semua lebih faham tentang isu ni. Kalau boleh, saya nak tanyakan beberapa soalan kepada kepimpinan UMNO yang sekarang ini dilihat sebagai rakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kerana saya mahu dapatkan pengesahan, kerana apabila saya berhubung dengan mereka, dan kita tak boleh kata semua orang UMNO ni tidak baik. Ada khususnya muda yang beridealisme tinggi, baik, yang mahu terus ke hadapan, membersihkan parti mereka sendiri dan membangunkan supaya akhirnya kita ada budaya politik yang sihat.
Tetapi bila saya tanya mereka pun tidak dapat mengesahkan apa yang telah pun dijanjikan kepada kita dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kalau Ulia ingat, mungkin Dr. Mazli pun ingat, pertama sekali kita dimaklumkan bahawa Perikatan Nasional ini telah pun dipersetujui oleh semua parti-parti politik, PAS, UMNO, dan ia bukan bersifat sementara. Kita akan berhadapan pilihan raya yang ke-15 bersama. Itu yang pertama. Tetapi sampai hari ini, kita masih tidak dapat untuk mengesahkan Perikatan Nasional sebagai satu gabungan politik. Kita lihat saja di negeri Selangor, walaupun negeri pembangkang, Muafakat Nasional yang bergerak bersama, PAS dan UMNO. Kita lihat di negeri-negeri lain, perkara yang sama juga berlaku dan Perikatan Nasional hanya dilihat sebagai gabungan sementara. Yang kedua saya nak tanya adalah janji kepada kita sebelum ini ialah semua kerusi-kerusi parlimen DUN yang telah pun dimenangi oleh Bersatu ataupun ada ahli parlimen daripada Bersatu tidak akan dipertandingkan oleh UMNO, PAS ataupun rakan-rakan yang lain. Saya beri contoh. Kerusi Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Perak tidak akan dipertandingkan oleh UMNO. Kerusi Mas Emriati, kerusi Tok Pa tidak akan dipertandingkan. Rakan-rakan baru kita seperti Datuk Seri Azmin Ali, Zuraida tidak akan dipertandingkan oleh UMNO atau PAS. Dan juga 13 kerusi asal Bersatu. Maksudnya 37 kerusi parlimen yang di bawah ahli parlimen Bersatu tidak akan dipertandingkan oleh UMNO dan PAS. Saya nak tanya kepada pimpinan UMNO dan PAS, adakah persetujuan ini telah pun dilakukan kerana apa yang kita ditaklimatkan telah ada persetujuan. Saya tanya ini kerana bila saya berjumpa dengan rakan-rakan saya dalam UMNO dan ada pimpinan tertinggi mereka juga, mereka kata mustahil mereka akan lepaskan kerusi Hamzah Zainuddin yang sebelum ini kerusi UMNO. Ada 13 ahli parlimen UMNO yang menyertai Bersatu. Mereka tidak akan lepaskan kerusi Gombak, bawah Azmin Ali, kerusi Ampang, bawah Yang Berhormat Zuraida dan yang lain. Bukan saja itu, nak lepaskan kerusi Muar, Simpang Renggam. Ini semua kerusi-kerusi strategik UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Tetapi yang ditaklimatkan kepada kita telah pun ada persetujuan. Sebab itu saya nak tanya mereka, adakah betul persetujuan ini dilakukan bahawa UMNO PAS tidak akan bertanding di mana-mana kerusi Bersatu, 37 ahli parlimen Bersatu akan bertanding tanpa UMNO dan PAS. Itu penting kerana ia berkait dapat. Kalau Ulia ingat juga, saya ingat kita dijanjikan oleh pimpinan tertinggi, jangan risau, kita kasih jawatan sebab ada taktik untuk kita besarkan Bersatu supaya Bersatu jadi parti paling dominan sekali. Kita berikan mereka menteri-menteri dan kita pilih ahli-ahli parlimen UMNO untuk berikan jawatan-jawatan menteri ini. Kita jangan berikan dekat mereka yang totok UMNO seperti Ahmad Maslan. Kerana kita tahu Yang Berhormat Ahmad Maslan walaupun baik orangnya, saya kena hormati. Dia dalam parlimen paling kerap berdebat. Tapi kita tak boleh kasih kat Ahmad Maslan kerana dia totok UMNO dan takkan berfikir untuk menyertai Bersatu. Tapi kita pilih ahli-ahli parlimen UMNO, berikan mereka jawatan supaya akhirnya sedikit demi sedikit boleh tarik mereka masuk Bersatu supaya Bersatu jadi parti yang paling dominan. Sebab itu GLC diberikan kepada beberapa figura politik daripada UMNO. Menteri-menteri dipilih yang mungkin agak rapat dengan kepimpinan Bersatu juga. Tetapi sampai hari ini, kita masih lihat perkara tidak berlaku. Sebab itu saya rasa persoalan-persoalan ini harus dijawab oleh kepimpinan parti dan juga oleh pimpinan UMNO supaya rakyat tahu dan boleh buat penilaiannya yang tersendiri. Sebab itu saya setuju dengan apa Dr. Mazli katakan. Tidak ada sesiapa yang kata bahawa Pakatan Harapan ini sempurna. Kita perlu akui dan akur kepada kesilapan kita dan kita perlu merendah diri kerana kita perlu ingat bahawa perubahan atau sejarah politik PRU 14 itu, kemenangan itu bukan oleh kita. Tetapi dokongan itu datang daripada rakyat. Rakyat marhin yang berkempen rumah ke rumah tanpa apa-apa ganjaran dan bayaran. Mereka yang menawarkan diri sebagai pacar, sukarelawan. Mereka tidak digajikan langsung. Tetapi mereka setia kepada perjuangan, bukan parti, tetapi untuk negara tercinta. Mereka lah merupakan pejuang-pejuang yang paling penting sekali. Dan sebab itu, walaupun kita tidak sempurna,
Tetapi pada masa yang sama, kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa mandat rakyat itu dapat dipertahankan. Saya tak boleh bayangkan pengundi-pengundi saya di Muar yang sebelum ini mengundi saya untuk perubahan, berikan saya peluang, tetapi secara tiba-tiba saya mengkhianati mereka. Ya, memang betul. Kalau saya tidak dapat untuk memenuhi aspirasi mereka, kalau Kerajaan Pakatan Harapan gagal untuk memenuhi aspirasi mereka, kita berhak dan layak dihukum, dipeti undi pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itu banyak kali saya tekankan, apabila kita bentangkan manifesto, kita ada 5 tahun untuk memastikan bahawa manifesto ini dapat dijalankan dengan baik. Tetapi kalau kita gagal, rakyat akan hukum kita pada pilihan raya 5 tahun. Tetapi malangnya, ada segelintir pihak yang ingin guna jalan mudah untuk naik ke atas, untuk kekal berkuasa. Itu masalah yang harus kita hadapi bersama. Sebab tu saya ingat, ini adalah masa agak mencabar untuk parti kita, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita kena ingat perjuangan asal kita di mana kita semua bersusah bersama, walaupun apa rintangan kita hadapi bersama tanpa jawatan, tanpa wang, tetapi kita tetap setia pada perjuangan ini. Itulah roh perjuangan bersatu, roh asal bersatu yang harus kita teraskan, sematkan dalam hati dan minda kita semua. Kerana kalau kita ambil jalan ini yang mungkin dilihat jalan mudah, jangka masa pendek mungkin kita gembira, tetapi fikirkan 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Sebagai salah seorang pengasas parti, saya tak mahu melihat parti ini dilenyapkan atau dimakan oleh parti-parti politik yang lain. I like to quote a sentence used by one of the Supreme Council members of Bersatu. Saya tak boleh dedahkan identitinya. Tetapi dia kata, kalau kita guna jalan ini, it's like a river flowing into the ocean. Sungai itu adalah Bersatu. Dan ocean itu adalah UMNO. Kita nak pastikan bahawa Bersatu kekal sebagai parti yang berprinsip, beramanah, berintegriti, walaupun kita tidak ada jumlah ahli mencecah 3-4 juta ringgit, 3 ke 4 juta ahli. Tetapi sedikit demi sedikit, daripada 100,000 ahli, sekarang kita ada 400,000 ahli. Kita terus berkembang di seluruh Malaysia dan kita pastikan bahawa kita bekerja dengan berniat ikhlas untuk memastikan bahawa masalah-masalah orang Melayu dapat diselesaikan, golongan B40 yang miskin dapat dibantu dan dibimbing sebaik mungkin. Kita pastikan bahawa rasuah dan penyelewengan dapat kita tolak. Saya ingat bahawa kepimpinan kita, semua ahli parlimen, semua menteri perlu mengisytiharkan aset. Saya merupakan salah seorang menteri pertama yang mengisytiharkan aset. Semua hadiah-hadiah yang melebihi RM500 harus diisytiharkan kepada SPRM dan Perdana Menteri. Kita semua telah lakukan, Dr. Mazli pun lakukan. Proses open tender kecuali bagi tender-tender yang sensitif. Bahawa Kementerian Belia dan Sukan, semua tender kita lakukan secara tender terbuka kecuali in times of emergency atau tender yang agak spesifik. Dan tidak ada campur tangan menteri. Sebab itu, apabila SPRM semak satu persatu tender di KBS, tidak ada campur tangan daripada menteri. Kita berikan penuh kuasa kepada jawatan kuasa tender untuk menentukan. Tidak ada lagi kroni-kroni yang perlu kita bela dan jaga. Biarkan yang terbaik dapat pembelaan yang sewajarnya. Saya tak kenal pun siapa yang dapat tender ini. Tetapi apabila mereka dapat, mereka menghubungi dan maklumkan bahawa Alhamdulillah, walaupun mereka tidak kenal, tidak hubungi, tidak berikan apa-apa suapan, tetapi mereka yang layak akhirnya dapat. Kita nak teruskan budaya ini. Sebab itu bahawa indeks persepsi rasuah, bahawa kerajaan kita bertambah dengan begitu baik. Tidak pernah kita cecah tahap yang begitu baik. Saya rasa dah nak lebih sedekat. Tetapi Alhamdulillah kali ini kita dapat. Indeks media bertambah baik. Kita lihat isu pengangguran. Kebanyakan orang hanya baca headline. Oh, banyak orang hilang kerja bawah Pakatan Harapan. Jangan lihat hanya propaganda. Lihat indeks yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara. Ya, Jabatan Statistik Negara ini kita tidak boleh politikkan. Di mana kadar pengangguran paling rendah yang pernah kita terima, 3.1 atau 3.2%, the lowest
unemployment level recorded dalam tempoh masa terdekat. Kerana kita pastikan bahawa mereka yang layak dapat bantuan, mereka yang layak dapat kontrak, kita pastikan bahawa ekonomi dapat dipulihkan. FDI yang paling tinggi dicatatkan bahawa kerajaan kita ada penambahan yang begitu baik, dan kita nak pastikan bahawa perkara ini diteruskan. Ada banyak lagi agenda-agenda yang nak kita perbaiki dan teruskan, tetapi malangnya selepas 22 bulan ada pihak-pihak yang cuba sabotaj, yang akhirnya mencari jalan mudah untuk keluar, untuk terus berkuasa tanpa fikirkan manfaat rakyat. Sebagai salah seorang ahli politik muda, first term MP, walaupun orang kata, Sadiq, kalau kamu kekal dengan jalan ini, besar kemungkinan kamu akan kalah pada pilihan raya akan datang. Atau kamu akan hilang kuasa. Sepatutnya kamu boleh dilantik sebagai menteri. Tetapi kalau kamu pilih jalan ini, tidak boleh jadi menteri. Ini masalah kalau ahli politik masuk politik hanya kerana jawatan atau kewangan. Mereka tidak fikirkan soal idealisme, soal prinsip. Kerana politik ini bukan untuk jawatan tetapi untuk rakyat. Tanpa rakyat, jawatan itu tidak bermakna langsung dan hanya akan jadi singkat. Sebab itu kita kena fikirkan jangka masa panjang. Ya, mungkin kita akan tewas pada pilihan raya. Tetapi saya lebih rela tewas di tangan rakyat yang menghukum saya jika dibandingkan dengan tangan mereka yang sebelum ini dikalahkan oleh rakyat, dihukum oleh rakyat, disabitkan dalam mahkamah, tetapi akhirnya kita sanggup bersekongkol untuk kuasa tempoh masa yang singkat. Perkara ini parti kita perlu tolak. Sebab itu jalan ke hadapan, saya rasa biar parti tentukan, biar akar umbi tentukan. Sebab itu pihak-pihak, ada segelintir yang kata buang mereka yang tidak bersama. Tidak perlu buang. Biar akar umbi tentukan hala tuju parti. Biar pemilihan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang pertama menentukan hala tuju parti. Kerana saya yakin ahli-ahli di bawah tahu pihak yang benar dan pihak yang salah. Mereka yang banyak ikhlas untuk kekal berprinsip sanggup menggairahkan jawatan, kuasa untuk masa depan parti jika nak dibandingkan dengan mereka yang mungkin berkuasa sementara tetapi parti kita hancur jangka masa panjang. Biar pemilihan parti yang pertama tentukan masa depan kita. Saya merayu kepada pimpinan bersatu, akar umbi bersatu untuk terus kekal berprinsip. Terima kasih YB. Saya kira tadi pun kita dah dengar kupasan YB Syed Saddiq, dan pada akhir tu beliau sampaikan satu pesanan kepada akar umbi kita, kepada ahli-ahli bersatu. Mungkin saya nak bagi ruang untuk YB Dr. Mazli juga. Kita pun ada kurang daripada 15 minit untuk YB berikan satu pesanan akhir kepada ahli-ahli kita, dan mungkin menjawab beberapa soalan lah. YB Syed Saddiq, YB Dr. Mazli, antara soalan yang ditanyakan adalah kerana baru-baru ni ada audio leak yang kononnya Tun sebenarnya bersetuju untuk bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Mungkin YB kedua-dua boleh ulas juga tentang audio leak tu selepas ataupun sebelum YB berikan pesanan akhir kepada ahli-ahli kita dan akar umbi kita. Silakan YB Dr. Mazli. Saya kira penjelasan telah dibuat dan Tun sendiri telah mengatakan bahawa itu merupakan adunan dan juga rekayasa. Saya secara peribadi saya tidak pernah dengar di dalam mana-mana mesyuarat yang saya hadiri Tun mengatakan sedemikian. Tapi apa yang lebih penting pada saya, banyak saya telah sebutkan tadi, banyak YB Syed Saddiq telah sebutkan, kita kena kembali kepada sebab bersatu ditubuhkan. Kita mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangkan nasib orang Melayu, nasib pribumi, nasib orang Islam di muka bumi Malaysia ini dengan menegakkan politik yang baru. Politik untuk memastikan kita menjadi bangsa yang bermaruah, bangsa yang berintegriti, bangsa yang amanah. Dan lebih penting daripada itu, kita menjadi pertaruhan untuk membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang berdaya maju dan berdaya saing dan juga bersih daripada kleptokrasi, daripada rasuah, salah guna kuasa seperti berlaku disebabkan oleh kerajaan Barisan Nasional UMNO sebelum ini. Itu harapan rakyat ketika mereka menghukum Barisan Nasional dan juga UMNO dan Pilihan Raya ke-14. Maka sepatutnya kita sebagai
Akar Umbi Bersatu, kepada pimpinan Bersatu meneruskan agenda perjuangan ini untuk memastikan bahawa bangsa kita disegani kerana kualiti kita, kerana integriti kita, kerana prinsip kita. Bukannya kita ada kuasa semata-mata, kita ada harta semata-mata, tetapi kita hilang nilai-nilai tersebut. Ketika saya menjadi Menteri Pelajaran, saya sering mengatakan bahawa tujuan utama pendidikan di Malaysia ini, sebelum kita nak bicarakan tentang teknologi, tentang sebagainya, tetapi tujuan utama pendidikan ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang syarat dengan nilai. Jadi bagi kita, Parti Bersatu yang merupakan parti tonggak kepada pribumi, kepada rakyat Malaysia, kita perlu pastikan di peringkat ahli kita, di peringkat kepimpinan kita, kita membawa obor kepada integriti, kepada prinsip, kepada maruah dan juga amanah itu sendiri. Tetapi jikalau kita menghapakan harapan rakyat yang sedemikian, kita gadaikan demi jawatan yang sementara, demi laba yang sementara, demi habuan yang sementara, pada waktu itu kita telah mengkhianati bangsa kita sendiri, mengkhianati rakyat dan mengkhianati negara. Sejarah akan menghukum kita. Anak cucu kita akan menghukum kita. Lipatan sejarah tidak akan menipu. Terima kasih. Terima kasih YB. Itu sesuatu yang kita kena fikirkanlah sebagai ahli Bersatu, sebagai akar umbi Bersatu. Kita ingat kenapa kita berada di sini dan apa prinsip kita. Kita ingat balik kenapa parti ini tertubuh, siapa yang telah menganiaya mandat ataupun mengkhianati kepercayaan rakyat sehingga rakyat menghukum mereka pada PRU ke-14 yang lepas. Dan pada hari ini kenapa kita perlu bekerjasama kembali dengan mereka. Tadi YB Syed Saddiq ada sebut tentang kembalikan kuasa parti ini kepada akar umbi. Kalau betul nak buang pengerusi, lakukan di peringkat akar umbi, panggil EGM sebagai contoh, betul tak YB Mazli, YB Saddiq? Dan saya rasa mungkin pimpinan tertinggi pun kena duduk mesyuarat lah. Jadi YB Syed Saddiq, any last words? Ada tak apa-apa yang terakhir YB nak ingatkan, nak cakap? Mungkin YB juga nak ulas sikit tentang kenyataan yang katanya Tun pun bersetuju sebenarnya nak keluar PH yang mereka cuba mainkan hari itu. Mungkin YB boleh jelaskan kepada kami. Saya mulakan dahulu dengan video tersebut lah. Saya berada dalam mesyuarat itu sebelum mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi yang bermula pada pukul 10, ada pre-council yang lebih kecil yang dihadiri oleh Tun, Tan Sri, Datuk Seri, saya, Abang Peja, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Dr. Marzuki dan juga Datuk Nadin. Dalam perjumpaan tersebut, Tun telah pun menegaskan tolong jangan paksa dia menggadai prinsipnya. Dia dah kata dia akan letak jawatan selepas APEC, biarkan dia letak jawatan, jangan tiba-tiba ingin menjatuhkan kerajaan semasa musim COVID, ya, dan untuk bersama UMNO dan PAS. Tun dah nasihat pada masa tersebut, dan sebelum mesyuarat tersebut kita ingat yang pimpinan yang hadir dalam pre-council tersebut bersetuju kerana mereka kata baiklah Tun. Masuk dalam majlis pimpinan tertinggi terus berubah. Ia jadi isu lain. Ya, mereka kata UMNO telah pun bersetuju, PAS bersetuju, mereka sedang tunggu, Agung sedang tunggu, kita dah ada 133 sokongan ahli parlimen, Tun tidak perlu letak jawatan, Tun akan kekal jadi Perdana Menteri tetapi bertukar daripada Perdana Menteri Pakatan Harapan kepada Perdana Menteri Perikatan Nasional. Dan Tun dah kata dalam mesyuarat, dia tak nak, kalau ada yang ingat tak apa, Tun tak perlu letak jawatan, Tun dah katakan dah dalam mesyuarat tersebut, dia akan letak jawatan kalau ini adalah isu Perikatan Nasional kerana dia tak nak jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Sebab itu mereka yang mengeluarkan fitnah kata Tun memang nak tinggalkan Pakatan Harapan. Kalau Tun betul-betul nak tinggalkan Pakatan Harapan, dia dah boleh jadi Perdana Menteri bawah Perikatan Nasional kerana itulah persetujuan awal. Tapi Tun tidak sama sekali bersetuju. Satu, saya mendukung
cadangan Tun M dalam membalas mereka yang mengeluarkan suntingan audio ini. Kalau berani kerana benar, tolong keluarkan audio penuh. Biar rakyat menilai. Majlis Pimpinan Tertinggi boleh adakan mesyuarat untuk persetujuan ini. Kerana tidak adil kalau keluarkan audio yang disunting yang tidak menggambarkan apa yang berlaku. Tapi saya nak jawab perkara yang lebih besar lah kalau izin Ulia. Kerana sekarang ini ada segelintir pihak yang kata kita perlu buang Tun. Tun bukan lagi pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tun tidak lagi fikirkan masa depan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dengan itu kita perlu buang dia. Buang keahlian dia. Saya nak mereka ini fikirkan betul-betul. Di mana mereka apabila Tun mengasaskan parti ini? Apabila Tun sanggup meninggalkan UMNO, hilang semua jawatannya juga, dicaci, dimaki, kitalah yang pergi dengan Tun, merayu kepada Tun untuk bersama, bawa je, heret dia pergi negeri ke negeri, kampung ke kampung untuk berceramah dan akhirnya untuk mencipta gelombang perubahan yang sangat besar dan dapat mencipta sejarah yang baru. Dan akhirnya mereka ini dapat jawatan, dapat habuan, tetapi akhirnya apabila Tun tidak lagi berkuasa, menikam Tun di belakang. Ini bukan saja soal sosok Tun Dr. Mahathir sebagai seorang pemimpin. Tapi ini soal prinsip yang lebih besar. Di mana kalau kita lupakan soal perjuangan asal Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kerana jawatan yang boleh kita dapat, kontrak yang boleh kita dapat, hilanglah maruah kita. Dan kalau berani, biar akar umbi tentukan. Ini Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dah nak mencecah 4 tahun usia. Tetapi kita belum adakan pemilihan kita. First time pemilihan, belum pernah ada lagi. Ditangguhkan berkali-kali. Kalau betul, biar akar umbi tentukan hala tuju parti ini. Biar akar umbi tentukan masa depan Tun, masa depan Datuk Seri Mukris, masa depan Tan Sri Muhyiddin, masa depan saya dan rakan-rakan yang lain. Kalau akar umbi memilih, itulah masa depan dan hala tuju Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jangan takut. Saudara Wan Saiful, saudara Wan Ahmad Faizal, tak perlu nak suruh orang singkirkan Tun. Biar akar umbi tentukan. Ini musim pemilihan parti. Dalam musim pemilihan, kita berentak menggunakan saluran demokrasi. Kerana saya yakin deep down, ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia, khususnya mereka yang tidak ada berjawatan, mereka tahu prinsip perjuangan bersatu yang sebenar. Mereka beridealisme tinggi. Jika sebelum ini, tanpa jawatan, tanpa kuasa, tanpa kewangan, mereka tetap setia kepada parti dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Saya yakin kesetiaan mereka itu tetap ada. Sebab itu, berani kerana benar, kita pastikan kita berentak menggunakan saluran demokrasi dan kita tentukan masa depan bersatu bersama. Terima kasih YB Syed Saddiq, YB Mazli Malik. Kita pun dah hampir pada penghujung. Kita ada 2 minit lagi. Jadi saya kira saya nak wrap up perbincangan kita pada hari ini. Kita dah dengar daripada awal tadi, kita diingatkan kembali kenapa kita berada di sini, kenapa kita bersama dengan perjuangan ini. Kemudian kita ingatkan kembali apa yang telah kita lalui sepanjang kita berjuang tersebut. Dan kemudian YB Dr. Mazli telah pun mengupas dengan baik secara detail, secara mendalam apa yang akan berlaku dengan bersatu. Apa akan berlaku pada jumlah undi, apa akan berlaku pada kursi-kursi. YB Syed Saddiq juga telah mengatakan perkara yang sama. Kita dapat lihat pada akhirnya bersatu itu, masa depan bersatu, kalau kita masih mengikut jalan yang sekarang ini, kita akan hancur. Kita akan jadi parti yang paling marginal, paling kecil, dan kemungkinan kita akan ditelan hidup-hidup. Dan saya sebenarnya dah pernah tanya soalan ni suatu sebelum kita buat putusan ni. Kalau YB Syed Saddiq dengan YB Mazli ingat, dalam mesyuarat MT saya tanya, apa akan berlaku pada bersatu kalau kita join BN dan PAS lah. Dan akhir sekali, soalan yang kita telah jawab adalah apa jalan ke hadapan? Apa masa depan kita? Kalau kita nak selamatkan bersatu, kita nak selamatkan, nak pastikan bersatu ini survivability. Bersatu ini, saya sebagai ahli akar umbi juga, saya secara peribadi bersetuju.
dengan cadangan YB Syed Saddiq, kita kembalikan kuasa kepada akar umbi. Ingat kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang YB Dr. Mazli ingatkan kepada kita, dan kita ambil juga cadangan daripada YB Syed Saddiq tersebut untuk kita timbang tara dan kita pastikan keputusan pada pemilihan raya parti ini akan dapat memastikan parti kita terus maju ke hadapan dan bunga raya ini dapat terus mekar. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada YB Mazli Malik, YB Syed Saddiq. InsyaAllah esok kita ada satu lagi sesi bersama dengan Datuk Seri Muklis, dengan YB Amiruddin Hamzah, dengan YB Senator Mazuki Yahya, dan moderator dia adalah Ustaz Abu Hafiz esok. Esok kita boleh dengar pula pandangan mereka tentang beberapa isu berbangkit dalam Bersatu ini. Dan insyaAllah saya juga selaku Ketua Penerangan, saya kira saya nak ingatkan juga, dalam kita memilih jalan ini, saya tahu banyak yang takut. Saya tahu banyak yang lihat, tengok secara ramai Saitro telah attack kita di komen-komen dan sebagainya. Tapi saya kata itu adalah apa yang berlaku pada kita waktu kita lawan Najib dan Barisan Nasional dulu. Jadi kalau kita takut, itu bukanlah Parti Bersatu. Kerana Bersatu ini berdiri kerana benar dan kita bersatu, beramanah, bermaruah. Terima kasih YB. Saya sangat bangga untuk bersama dengan YB yang berprinsip dan beridealisme tinggi ini. InsyaAllah semoga Allah permudahkan dan memberi ganjaran di akhir bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar. Terima kasih semua yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.